Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kali ini bersama dengan rakan-rakan saya. Saya perkenalkan, saya Muhammad bin Ismail. Rakan saya Muhammad Ilmu Nail bin Johari dan Ahmad Farouk Ezlan bin Tarmizi. Manakala pensyarah yang kami sayangi hormati, Madam Siti Suhadah Muhammad. Dan pada hari ini kami akan bercakap, kami akan bentangkan mengenai tugasan kumpulan kami bertiga di dalam subjek dasar dan analisis fiskal JMDF 2033. Jadi untuk memenuhi keperluan ini, kami telah memilih satu tajuk, iaitu cukai pendapatan korporat di negara Filipina. Okay. Jadi apabila kita bercakap tentang cukai yang dikenakan, jadi rasanya terlebih dahulu biarlah kita melihat apakah prinsip yang ada di dalam sistem percukaian atau pelaksanaan cukai yang dikenakan oleh sesebuah negara kepada rakyatnya, sama ada secara individu ataupun kepada korporat-korporat yang menjalankan perniagaan di negara mereka. Prinsipnya ialah ianya merupakan satu bentuk himpunan peraturan yang digubal oleh penggubal undang-undang di satu-satu negara, yang mananya ia pula ditadbirkan oleh satu badan bagi membolehkan cukai dilaksanakan, cukai dibuat, cukai dikenakan kepada individu-individu atau badan korporat mengikut lunas undang-undang yang telah ada, yang telah dipersetujui oleh sesebuah negara, termasuklah negara Filipina. Jadi untuk mencerahkan lagi cukai yang kita bicarakan ini, mari kita lihat secara dekat apakah yang dimaksudkan dengan cukai, atau apakah definisi cukai yang sedia ada, yang diguna pakai oleh semua penduduk di dunia, termasuklah oleh kerajaan Filipina. Apa itu definisi cukai? Cukai didefinisikan sebagai sejumlah wang yang kerajaan menuntut rakyatnya supaya membayar kepada mereka berhubung dengan pendapatan mereka, nilai harta mereka dan sebagainya, serta yang digunakan untuk membiayai aktiviti kerajaan sesebuah negara. Menurut Kamus Oxford edisi ke-10, cukai ditakrifkan sebagai cukai yang diperlukan, yang sama ada ditambah kepada harga produk, perkhidmatan dan urus niaga tertentu, atau dikenakan oleh kerajaan sebagai cukai ke atas pendapatan pekerja dan keuntungan korporat. Di samping itu, James dan Knobs 2012 dimentakrifkan cukai sebagai cukai ialah wajib yang dibuat oleh pihak berkuasa awam yang tiada apa-apa diterima secara langsung sebagai balasan. Cukai korporat pula merujuk kepada cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas keuntungan syarikat. Hal ini dikira mengikut norma tertentu sesebuah negara. Perniagaan mendapat keuntungan daripada pelbagai sumber, seperti jualan, keuntungan modal, komisen dan sewa beli. Cukai yang dikenakan ke atas pendapatan ini merupakan sumber pendapatan penting bagi kerajaan. Selain itu, cukai pendapatan berbeza daripada cukai korporat kerana ia dikenakan ke atas pendapatan peribadi. Sama seperti cukai pendapatan, terdapat banyak potongan yang boleh dibuat oleh syarikat untuk mengurangkan liability cukai mereka. Di samping itu, kadar cukai korporat telah sering diteliti secara global. Sebagai contoh, pada tahun 2015, UK menyemak semula kadar cukai korporat utama kepada 19%. Juga pada tahun 2019, kadar cukai korporat berkanun India dikurangkan daripada 30% kepada 22%. Walau bagaimanapun, kadar 22% hanya boleh dicapai oleh syarikat domestik yang tidak memohon pengecualian cukai. Apa itu tujuan untuk pelaksanaan cukai ini? Secara umumnya rasional untuk mengenakan cukai di sesebuah negara seperti UK
dengan ekonomi pasaran yang maju berasal daripada tanggungjawab kerajaan. Terdapat beberapa tujuan cukai dilaksanakan di Filipina. Tujuan pertama adalah untuk memastikan kestabilan ekonomi negara tercapai. Untuk mengelakkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, kerajaan bertanggungjawab untuk mencegah paras inflasi yang berlebihan, pengangguran dan beberapa isu yang lain. Sistem percukaian adalah alat untuk membina asas yang kukuh untuk pertumbuhan syarikat. Pengusaha perlu mengetahui undang-undang setempat mengenai cukai perusahaan dan cukai peribadi. Okey, tujuan cukai yang seterusnya ialah sebagai sumber pendapatan kerajaan. Ini memainkan fungsi pentinglah untuk pertumbuhan negara kerana membantu pemerintahan membiayai layanan seperti infrastruktur, pertahanan dan juga pengangkutan. Tambahan pula, cukai korporat turut meringankan sedikit beban pada bisnes kerana berbagai-bagai bentuk formasinya seperti pemisahan, penggabungan dan reorganisasi perusahaan dibebaskan dari beban cukai. Perusahaan secara sukarela memilih asuransi pekerja dan membayar sebahagian dari biaya pekerja mereka untuk mendapatkan potongan cukai terbabit. Mereka juga dibenarkan dalam mengurangi hutang lapuk dari jumlah yang harus dibayar mereka. Selain itu, banyak negara berkembang menawarkan insentif berkaitan dengan cukai kepada perusahaan yang bekerja di sektor pembangunan seperti infrastruktur. Okey, selain itu, cukai korporat juga berperanan dalam pengagihan semula pendapatan dan kekayaan. Cukai boleh digunakan sebagai mekanisme untuk memindahkan bayaran dan faedah kepada ahli masyarakat yang kurang berkemampuan atau memerlukan serta untuk mempromosikan sosial kesaksamaan. Ini selalunya dicapai dengan mempunyai sistem sosial yang disediakan oleh negara perkhidmatan, dibiayai oleh wang yang diperoleh daripada cukai tersebut. Walau bagaimanapun, masalah boleh berlaku jika sistem faedah negara adalah bebas daripada sistem percukaiannya, sebagaimana yang boleh mengakibatkan orang ramai dikenakan cukai ke atas faedah yang mereka terima yang mungkin tidak produktif. Kadar cukai pula di Filipina, kadar cukai pendapatan korporat ialah cukai yang dikutip daripada syarikat-syarikat yang berada di sana. Jumlahnya adalah berdasarkan pendapatan bersih yang diperolehi syarikat semasa menjalankan aktiviti perniagaan mereka. Biasanya dalam 1 tahun perniagaan mereka, penanda aras yang kami gunakan merujuk kepada kadar tertinggi untuk pendapatan korporat. Hasil daripada kadar cukai korporat tersebut merupakan sumber pendapatan penting bagi kerajaan Filipina. Prinsip percukaian pula mempunyai 2 prinsip, iaitu yang pertamanya equity, yang keduanya kecekapan. Apa itu prinsip equity? Iaitu cukai korporat di Filipina kurang berjaya mencapai tahap equity yang baik. Hal ini berpunca daripada situasi di mana tidak semua barang dan perkhidmatan di negara tersebut yang dikenakan cukai. Cara yang baik untuk mengurangkan kadar cukai yang tinggi adalah dengan mengembangkan asas cukai atau set barangan dan perkhidmatan yang dikenakan cukai. Hasil cukai yang sama atau lebih besar boleh dikutip seperti sebelumnya dengan mengenakan kadar cukai yang lebih rendah ke atas seberapa banyak barangan dan perkhidmatan yang mungkin diperolehinya. Okey, prinsip percukaian yang kedua adalah kecekapan. Okey, dari segi kecekapan pula, cukai korporat negara ini tidak terlalu cekap dan efektif. Hal ini demikian kerana sistem percukaian Filipina adalah sangat kompleks. Peraturan sistem cukainya hendaklah sejelas dan semudah mungkin. Bukan sahaja lebih mudah bagi pembayar cukai untuk memahami liability mereka dan untuk mematuhinya, tetapi ia juga akan menimbulkan kos pentadbiran kutipan. Sistem cukai kami terlalu rumit dan membebankan
terutamanya bagi pembayar cukai kecil. Kajian pada 2015 mendapati Filipina menduduki tempat ke-127 daripada tempat 189 ekonomi dari segi kemudahan membayar cukai. Negara Malaysia menduduki tempat di bawah negara Iraq dan juga Afghanistan. Kajian lain mendedahkan bahawa kerumitan peraturan cukai dan kadar cukai yang tinggi adalah beberapa faktor yang paling bermasalah untuk menjalankan perniagaan di negara ini. Secara keseluruhan, cukai korporat di Filipina tidak mencapai tahap ekuiti dan kecekapan yang dituntut dalam prinsip percukaian. Walaupun negara ini mencatat kadar cukai tertinggi di ASEAN, iaitu 30% daripada tahun 2012 sehingga tahun 2020. Ia tidak mendatangkan kebaikan kepada negara kerana jika percukaian itu tinggi, pelabur dan pengeksport tidak ingin melakukan aktiviti perniagaan disebabkan cukai yang tinggi. Okey, bagi ambil implikasi cukai. Umum mengetahui bahawa cukai korporat mendatangkan banyak impak terhadap sesebuah negara. Impak yang diberi bukan sahaja memberikan kesan yang positif kepada kerajaan, namun masyarakat juga mendapat impak yang sama. Yang pertama, antara impak positif yang dialami kerajaan ialah cukai yang diperolehi dapat menambah pendapatan negara. Oleh itu, kerajaan dapat memanfaatkan cukai korporat untuk aktiviti yang memberi pulangan semula kepada kerajaan, terutama dalam sektor ekonomi. Yang kedua, kesan yang lebih besar terhadap KDNK. Menggunakan kaedah Blanket dan Perotti 2002, kajian tertumpu kepada negara ekonomi terbuka kecil yang terdiri daripada 5 negara ASEAN, iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji keberkesanan dasar fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sambil menganggarkan saiz penganda fiskal. Yang ketiga, untuk memupuk pertumbuhan ekonomi dan membangun pembangunan kerajaan. Program yang menyediakan kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan perkhidmatan lain adalah penting untuk mencapai matlamat bersama, iaitu masyarakat yang makmur, berfungsi dan teratur. Seterusnya, dalam memajukan kesejahteraan sosial ekonomi dan ekonomi negara, kerajaan sering menyediakan barangan merit seperti kesihatan, pendidikan. Merit barangan tidak seperti barangan awam, boleh disediakan secara bersendirian, tetapi terdapat merit dalam menyatakan penyediaan mereka kerana semua orang dapat manfaat daripada hidup dalam masyarakat yang sihat dan berpendidikan. Seterusnya, menjamin keharmonian masyarakat. Setiap negara mempunyai sistem dan undang-undang cukai negara sendiri yang berbeza daripada negara lain. Malah di beberapa negara seperti Filipina contohnya, setiap negeri mempunyai sistem cukai dan undang-undang tersendiri. Namun pada masa yang sama tertakluk kepada undang-undang cukai negara yang lebih luas. Ini merujuk kepada persekutuan sistem. Oleh itu, berikut bahawa ia akan memberi perdagangan dan urusan kewangan lain antara penduduk dan perniagaan yang berpusat di negara yang berbeza lebih mudah. Ia ada kemungkinan persamaan antara sistem cukai negara yang berbeza. Secara keseluruhannya, implikasi cukai yang dikenakan dapat membina sesebuah negara dalam memberi kesan yang positif ataupun negatif terhadap masyarakat dan rakyatnya. Namun, pentadbiran yang baik harus ditekankan agar setiap hasil percukaian itu digunakan sebaiknya untuk negara, masyarakat dan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.